selamat dan siang sejahtera. Saya Redromin dan ini berita tengah hari edisi 19 November 2020. 5 awak-awak termasuk tekong bot karam diselamatkan. Sistem perdagangan multilateral perlu mendapat sokongan dan komitmen negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC bagi menjamin pertumbuhan ekonomi pasca pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata langkah itu akan menyumbang kepada kestabilan pasaran dan memastikan aktiviti perdagangan dan pelaburan terus berjalan walaupun berdepan krisis. Pendekatan itu juga langkah terbaik dalam menyelesaikan pertikaian antara Negara Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Berucap pada acara dialog CEO APEC, Perdana Menteri turut menegaskan kepentingan mewujudkan perdagangan dan pelaburan yang bebas serta terbuka untuk membangunkan semula ekonomi di rantau ini. In this regard, we must take a moment to recognize that free and open trade and investment have indeed resulted in greater prosperity within the Asia-Pacific. However, in acknowledging this, we must also underscore the fact that benefits accruing from trade investment have not permeated across all segments of our society. Even today, there is much room for us to improve the narrative of trade and investment with a view to bring tangible benefits to all our people. Beliau berharap visi itu akan memperbaharui matlamat Bogor yang akan tamat tahun ini dan menjadi pemacu kepada pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran untuk tempoh akan datang. Dialog CEO APEC yang bermula hari ini menghimpunkan barisan pemimpin kerajaan dan industri daripada 21 negara anggota yang menumpukan kepada isu-isu yang mendesak di rantau ini serta dunia susulan penularan pandemik COVID-19. 5 awak-awak termasuk tekong bot yang karam di 12.1 batu nautika dari Muara Tok Bali Pasir Putih berjaya diselamatkan. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Negeri Kelantan, Kapten Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob berkata, kesemua mangsa terdiri dari 3 warga Myanmar manakala tekong warga Thailand diselamatkan oleh bot nelayan yang kebetulan berada berhampiran tempat kejadian awal pagi tadi. Bot terbabit karam dipercayai dibadai ombak besar ketika dalam perjalanan ke pulau perhentian bagi berlindung dari ombak dan ribut. Kelima-lima mangsa ditemui selamat kerana memakai jaket keselamatan oleh bot nelayan dan juga bot penyelamat 7. Mangsa pertama ditemui jam 2 pagi dan 4 lagi mangsa ditemui jam 4 pagi. Namun ketiadaan alat perhubungan untuk memaklumkan penemuan itu menyebabkan pencarian mengambil masa lama. Mangsa terdiri daripada 1 orang berketurunan Thailand, 4 lagi adalah warga Myanmar berumur 24 sehingga 53 tahun. Dan bot yang mereka naiki adalah bot Pukat Tunda dan telah dipukul ribut pada malam tadi. Beliau berkata kesemua mangsa berjaya diselamatkan bermula sekitar 2 pagi hingga 4 pagi sebelum dibawa ke jeti APMM Tok Bali. Seorang penoreh getah dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Kangsar hari ini atas pertuduhan cuba mengugut membunuh ibu kandungnya dengan sebilah parang Selasa lalu. Tertuduh Fazil Muhammad Zamhari, 48 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rohaida Ishak. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh melakukan ugutan jenayah dengan menakutkan ibunya yang berusia 68 tahun dengan memegang sebilah parang dan mengacukannya ke perut mangsa dan mengugut mahu membunuh mangsa. Tertuduh bertindak sedemikian dengan niat mahu menyebabkan ketakutan kepada mangsa. Hakim memutuskan untuk tidak membenarkan tertuduh diikat jamin kerana tinggal bersama mangsa. Kes disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Sebutan semula kes pada 4 Januari depan.
Sementara itu di Mahkamah Selayang, tempoh tahanan reman terhadap seorang pengarah syarikat pembekalan bahan kimia berhubung kejadian pencemaran bau air mentah di Sungai Selangor dilanjut sehari lagi. Mahkamah mengeluarkan perintah itu selepas membenarkan permohonan polis untuk melanjutkan tempoh tahanan reman sehingga esok. Suspek sebelum ini ditahan reman selama 7 hari mulai 13 November lepas di mahkamah sama bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 430 Kanun Keseksaan, iaitu bagi kesalahan melakukan khianat dengan mendatangkan bencana terhadap perjalanan tali air. Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 5 tahun dan maksimum 30 tahun dengan denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sebelum ini, 4 individu termasuk 2 pengarah syarikat pembinaan jalan raya ditahan reman berhubung kes sama. Sidang Dewan Rakyat diberi maklum mengenai penyertaan Kuala Lumpur dalam COVAX, satu inisiatif antarabangsa yang disokong Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO untuk memastikan akses vaksin COVID-19 yang adil dan berkesan di seluruh dunia. Laporan penuh dan perkembangan semasa dari Parlimen langsung bersama dengan Mohan Jinasami. Mohan. Baik, Redwin. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar memberi makluman berkenaan dengan penyertaan Malaysia dalam platform multilateral Facility Access Global Vaccine COVID-19 COVAX merupakan pendekatan pelbagai hala yang bakal membuka ruang untuk negara mempelbagaikan pilihan. Kementerian Kesihatan dan Pakatan Vaksin Global JAVI sedang mentamatkan tarikh bagi menandatangani perjanjian COVAX. Setelah dibuat proses semakan, Jemaah Menteri telah memutuskan pada 13 November supaya Malaysia melalui Kementerian Kesihatan memuktamadkan penyertaan dalam COVAX Facility dengan menandatangani perjanjian Optional Purchase Agreement. Buat masa ini, Kementerian Kesihatan dan pihak Gavi sedang memuktamadkan tarikh bagi menandatangani perjanjian tersebut. Beliau menjelaskan keputusan untuk Malaysia menyertai fasiliti berkenaan bakal melibatkan kos yang merangkumi pembayaran pendahuluan dan risk sharing guarantee yang dianggarkan berjumlah 94.08 juta ringgit. Jawapan Menteri merujuk kepada pertanyaan Ahli Parlimen Bahagian Lee Nguyen Eng dalam waktu pertanyaan Menteri MQT. Pada 14 Oktober lepas, kerajaan telah bersetuju agar Malaysia menyertai fasiliti COVAX yang bakal memberi jaminan bekalan vaksin untuk 10% populasi Malaysia. Jemaah Menteri juga telah bersetuju agar Kementerian Kesihatan mewakili kerajaan Malaysia untuk memuktamadkan perjanjian penyertaan Kuala Lumpur dalam COVAX bersama pihak JAVI dan juga Jabatan Peguam Negara yang telah ditugaskan untuk menyema terma serta syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan oleh JAVI. Baik, bagi membendung penularan wabak COVID-19 dalam kalangan pekerja asing terutamanya di tapak pembinaan, ahli yang berhormat diberitahu Sidang Khas Majlis Keselamatan Negara MKN telah mempersetujui agar Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan juga Kementerian Sumber Manusia meneliti serta merangka pelan perumahan, penginapan dan kemudahan yang komprehensif bagi menempatkan pekerja asing di Malaysia. Dalam membendung penularan jangkitan COVID-19 di kalangan pekerja asing khususnya dalam sektor pembinaan, pihak kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia akan melaksanakan langkah-langkah komprehensif bagi menangani isu tersebut dengan meneliti segera keperluan bagi pekerja asing yang berada di kawasan merah ini. Ini termasuklah menambah baik pelan tindakan melibatkan aspek penginapan, kediaman pekerja, warga asing serta kawalan pergerakan antara pekerja-pekerja asing. Penelitian lanjut juga katanya sedang dibuat berkaitan mekanisme dan prosedur pergerakan bagi pekerja asing untuk menjalani ujian saringan COVID-19. Seumpama itu juga aspek pemantauan dan penguatkuasaan ke atas pemantauan SOP akan dipertingkatkan bagi memastikan kes penularan COVID-19 dapat dikawal. Selain itu, Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja Pindaan 2019 Akta 446 bakal dikuatkuasakan. Pertanyaan mengenai ini dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Ledang Said Ibrahim Said Noh.
Baik, lebih 545,000 peniaga mikro di seluruh negara telah menerima manfaat geran khas prihatin GKP dengan angka keseluruhan bantuan sebanyak 1.63 bilion ringgit. Dan untuk GKP 2.0, permohonan yang diterima daripada perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN adalah berjumlah lebih daripada 512,000. Bagi memastikan PKS Mikro yang benar-benar layak menerima bantuan ini, demi kelangsungan perniagaan mereka, setiap permohonan akan disemak silang atau verifikasi dengan data agensi yang ditetapkan kerajaan, termasuk di peringkat pihak berkuasa tempatan. Berdasarkan jangkaan awal, bilangan yang akan diluluskan jauh melebihi daripada sasaran awal yang ditetapkan, iaitu 200,000 PKS Mikro. Diperjelaskan PKS Mikro telah memohon untuk GKP 2.0 boleh menyemak status kelulusan mulai 27 November ini, manakala tarikh pembayaran pula dijangka mulai 30 November. Sidang Dewan juga turut diberitahu terdapat sebilangan permohonan yang tidak diluluskan GKP 2.0 kerana tidak memenuhi syarat, iaitu memegang lesen daripada pihak berkuasa tempatan PBT dan juga tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Pertanyaan mengenainya dikemukakan oleh Ahli Parlimen Kota Melaka, Koh Pui Tiong. Baik, 71 kes kegunaan 5G telah dibangunkan dan didemonstrasikan di 50 tapak semenjak projek demonstrasi 5G Malaysia 5GDP dilancarkan Oktober tahun lalu. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah memaklumkan ia merentasi 7 negeri, iaitu Kedah, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Ia memberi tumpuan kepada 9 sektor industri, antaranya termasuk bandar pintar, hiburan dan media, minyak dan gas, pelancongan dan pembuatan serta pemprosesan. Projek ini dilaksanakan melalui sokongan dan komitmen padu daripada penggiat industri telekomunikasi dan multimedia dengan sumbangan pelaburan dianggarkan sebanyak RM131 juta. Inisiatif ini juga dilihat sebagai usaha memperkenalkan teknologi 5G kepada rakan strategik dalam rantaian nilai seperti pemain industri, agensi-agensi kerajaan, perusahaan kecil dan sederhana PKS serta syarikat-syarikat pemula startups dengan izin melalui kes-kes kegunaan yang didemonstrasikan. Beliau turut memaklumkan projek demonstrasi 5G juga menunjukkan kejayaan sebagai contoh dalam sektor industri minyak dan gas apabila robot digunakan untuk menggantikan jurutera dibuat secara jarak jauh. Datuk Saifuddin turut memaklumkan berdasarkan maklum balas positif serta manfaat yang begitu jelas, kementerian memutuskan untuk melanjutkan tempoh pelaksanaan projek demonstrasi 5G ini sehingga 31 Disember depan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sekijang, Natrah Ismail. Baik, seperti biasa, persidangan Dewan Rakyat bermula pada jam 10 pagi dan akan ditangguhkan pada jam 2 petang dan persidangan selanjutnya akan diadakan pada Isnin minggu hadapan. Sekian saja laporan saya daripada Dewan Rakyat. Kembali bersama Redwin di studio. Silakan. Terima kasih Mohan langsung dari Parlimen itu tadi. Banyak lagi berita akan menyusul selepas ini. Jangan ke mana-mana. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Masuk kembali. Jangkaan terhadap pengukuhan sistem statistik negara beri impak positif kepada prestasi penyampaian kerajaan, terutama dalam rangka dasar jangka pendek dan panjang ketika negara dilanda pandemik COVID-19. Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, statistik terkini diperlukan sebagai asas perancangan kerajaan dalam membuat keputusan yang tepat. Pembangunan yang terancang dan berkesan secara ekonomi maupun sosial memberikan impak yang positif kepada masyarakat serta memberikan manfaat
dalam meningkatkan kemakmuran dan juga kesejahteraan negara. Statistik dapat menghapuskan ketidakpastian dan membantu kerajaan membuat keputusan berasaskan pada fakta. Statistik yang dikeluarkan amat penting kepada perancangan ekonomi dan pembangunan sosial, terutamanya bagi membuat strategi pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan kehidupan rakyat di setiap negeri dan daerah. Beliau memaklumkan perkara tersebut selepas merasmikan secara dalam talian seminar My Local Stats 2020 yang bertemakan statistik daerah dan tempatan ke arah kecekapan perancangan dan pengurusan sumber bersama unit perancang ekonomi UPEN dan pegawai daerah. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Perlis menggempur 4 lokasi berbeza yang dikenal pasti sebagai lokasi panas penagihan dadah di sekitar Arau dan Kangar dalam operasi di Sanglang, Kuala Perlis, Kurong Batang dan Arau yang berakhir jam 5 pagi tadi. Seramai 10 suspek dipercayai penagih dadah ditahan. Pengarah AADK Perlis Khairul Anwar Ahmad berkata operasi berkenaan digerakkan pegawai dan anggota AADK daerah Perlis Selatan menerusi ops cegah. Kesemua yang ditahan adalah lelaki berusia antara 19 hingga 50 tahun. Hasil saringan air kencing mendapati kesemua mereka positif dadah jenis syabu. Kes disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Pemulihan Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983, Pindaan 1998. AADK Perlis akan terus memerangi habis-habisan kegiatan pengedaran dan penagihan dadah di negeri ini, terutama di lokasi panas yang telah dikenal pasti. Masih di Perlis, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri berjaya mengutip kompaun sebanyak RM763,830 bagi tempoh Januari hingga Oktober tahun ini. Jumlah itu dilihat menurun berbanding tempoh sama tahun lepas, iaitu RM969,360. Menurut pengarah JPJ Perlis Fatimah Muhammad Ali Piah, penurunan itu menunjukkan kesedaran terhadap pematuhan peraturan jalan raya semakin meningkat dalam kalangan masyarakat. Sepanjang tempoh Januari hingga Oktober, JPJ Perlis telah mengeluarkan sebanyak 5,502 notis saman kepada pemandu yang gagal mematuhi pelbagai peraturan lalu lintas berbanding 5,944 notis saman bagi tempoh sama tahun lalu. JPJ Perlis mengingatkan supaya semua pengguna jalan raya sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas yang ditetapkan dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Hanya dengan satu panggilan telefon, kononnya tersilap daftar nombor telefon mangsa ke atas akaun pembayaran elektronik. Puluhan ribu ringgit lesap sekelip mata. Taktik itu membuatkan seorang pengusaha kilang kopi di Yan Kedah terpedaya dan berputih mata. Kerugian lebih RM88,000. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah, Superintendent Ilyas Omar berkata, mangsa menerima panggilan telefon daripada suspek yang memperkenalkan diri sebagai Nur Hidayah, memintanya memaklumkan nombor TSC yang diterima kononnya bagi tujuan mengemaskini akaun GoPays. Mangsa yang terpedaya telah mendedahkan semua nombor TSC yang diterima kepada suspek. Bagaimanapun, mangsa menerima panggilan daripada pihak bank bertanyakan terdapat banyak transaksi pindahan wang dari akaun mangsa ke dalam akaun pihak ketiga yang tidak dikenali. Setelah semakan dibuat bersama pihak bank, mangsa mendapati sebanyak 33 transaksi pindahannya wang berlaku melibatkan jumlah RM88,379.94. Mangsa yang menyedari ditipu telah membuat satu laporan polis di Balai Polisian. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan bagi kesalahan menipu. Kerajaan Kelantan komited terus memperhebat kempen kesedaran bahaya COVID-19 agar masyarakat tidak leka biarpun situasi penurunan wabak berkenaan disifatkan masih lagi terkawal. Susulan itu, Pengurusan Jawatankuasa Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Seranta Negeri, Datuk Muhammad Nasruddin Daud berkata pihaknya akan menggunakan pelbagai medium penyampaian yang ada bagi memastikan matlamat memutuskan rantaian penularan memberikan impak yang maksimum. Jelas beliau, antara pendekatan yang digunapakai ketika ini adalah menggunakan institusi masjid sebagai pengantara menyedari masyarakat
melalui Majlis Agama Islam, melalui imam-imam, kita dah menyebarkan perkara ini. Kepatuhan kepada SOP ini wajib. Dan benda ni kita telah pun sebarkan melalui khutbah-khutbah jemaat. Perkara yang memudaratkan itu mesti dijauhi. Ingatkan masyarakat untuk akur sepenuhnya terhadap arahan-arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa berkaitan pencegahan penularan COVID-19 di negeri itu dari masa ke masa demi kemaslahatan bersama. Jelasnya selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Malam Anugerah Apresiasi Kelantan FM 2020 di Kota Baru. Protes anti kerajaan Thailand kembali gekar Bangkok. Paparannya selepas ini. Ribuan penunjuk perasaan anti kerajaan kembali memenuhi jalan raya mengulangi tuntutan mahukan perubahan politik. Penunjuk perasaan yang memakai baju hujan, topi keledar dan topeng berkumpul di daerah perniagaan Bangkok di Ratchaprasong mengulangi tuntutan termasuk desakan supaya Perdana Menteri meletak jawatan. Mereka kemudian berarak ke Ibu Pejabat Polis Diraja Thailand sebelum bertindak menyembur air dan melempar cat pada papan tanda di pintu masuk. Pusat Perubatan Erawan di Bangkok melaporkan sekurang-kurangnya 55 orang termasuk 6 mengalami kecederaan akibat tembakan dan 32 orang cedera akibat gas pemedih mata. Jurucakap Polis Kolonel Polis Krisana Pachanathiroen berkata polis sedang menyiasat dalang di sebalik insiden tembakan berkenaan. Sidang Parlimen disambung hari ini dan ahli Parlimen dijangka mengundi untuk kemungkinan pindaan perlembagaan. Petang semalam, ahli Parlimen mengundi 7 draft pindaan perlembagaan. Bagaimanapun, hanya 2 daripada 7 cadangan pindaan diterima pakai yang membenarkan perbincangan untuk perubahan perlembagaan. Korban COVID-19 di Amerika Syarikat kini melepasi 250,029 orang dengan jumlah penularan kes mencecah 11.4 juta. Menurut Johns Hopkins University, New York merekodkan 34,173 kematian, kekal negeri paling banyak mencatatkan angka korban. Diikuti Texas 20,147, manakala California, Florida dan New Jersey masing-masing mengesahkan lebih 16,000 kematian. Di Illinois, Massachusetts, Pennsylvania dan Georgia pula, virus smart itu sudah meragut lebih 9,000 nyawa. Syarikat kekal negara paling teruk diancam dengan korban dan kes paling tinggi di dunia, menyumbang lebih 18% jumlah kematian global. Sebuah institut kesihatan di Universiti Washington meramalkan seramai 438,941 rakyat negara itu mungkin maut akibat COVID-19 menjelang 1 Mac 2021. Sebelum ini, Datuk Bandar New York Bill de Blasio memutuskan untuk menutup sekolah kerajaan apabila bandar raya itu mencecah 3% kadar kes positif dalam tempoh 7 hari. Pakar turut memberi amaran perjumpaan keluarga semasa percutian sempena perayaan Thanksgiving boleh menyebabkan gelombang baharu jangkitan. Ribuan rumah musnah dan ratusan penduduk di timur laut Nicaragua hilang tempat tinggal selepas dibadai taufan Iota. Taufan kategori 5 melanda wilayah itu bagaimanapun mula melemah ketika bergerak ke negara tetangga Honduras. Taufan sama yang mula membadai sejak Isnin lalu telah mengakibatkan 6 korban dengan 2 daripadanya adalah kanak-kanak. Terbaru, media tempatan melaporkan Kepulauan Karibia menjadi paling teruk terjejas taufan yang memusnahkan ratusan kediaman memaksa penduduk dipindah ke beberapa tempat perlindungan sementara. Taufan Iota menjadi siri ribut dahsyat terbaru melanda negara di Amerika Tengah dan Selatan Meksiko. Kebanyakan negara terbabit masih bergelut dengan proses baik pulih selepas kerosakan teruk akibat taufan Iota 2 minggu lalu. Taufan Iota memburukkan lagi keadaan ketika banyak bandar masih ditenggelami banjir dan tanaman musnah serta ratusan nyawa menjadi korban taufan sebelum ini.
Sukan tenis ATP Finals. Kesilapan dilakukan oleh pemain nombor 1 dunia Novak Djokovic membawa padah kepadanya apabila tewas kepada pemain Rusia Daniil Medvedev yang awal-awal pagi tadi. Sementara kemenangan pemain Rusia itu membolehkan dia layak ke saingan separuh akhir ATP Finals. Dalam perlawanan yang berlangsung di O2 Arena, London menyaksikan Djokovic melakukan 5 kesilapan mudah sehingga membuka ruang Medvedev menang dengan keputusan 6-3, 6-3 dalam aksi Liga Sepusingan. Aksi dipamerkan pemain Serbia itu juga kurang meyakinkan berikutan hanya mampu melakukan 3 pukulan aces dalam perlawanan berkenaan. Kini peluang buat Djokovic melangkah ke saingan 4 terakhir bergantung sepenuhnya dalam perlawanan terakhir Liga Sepusingan pada Jumaat ini. Pemain berusia 33 tahun itu perlu menang ke atas Alexander Zverev pada Jumaat ini andai mahu ke saingan separuh akhir kejohanan di London itu. Stadium kosong yang sebelum ini digunakan untuk aksi Liga Baseball di Grand Prairie, Texas bakal bertukar menjadi gelanggang kriket. Perkara tersebut dimaklumkan Badan Induk Sukan Kriket Amerika Syarikat hari ini. Menurut pengerusi kriket Amerika Syarikat, Park Marathai, pihaknya telah mendapat kebenaran untuk menggunakan sepenuhnya stadium berkenaan. Tambah Marathai, segala program pembangunan sukan kriket Amerika Syarikat juga akan berpusat di stadium berkenaan. Selain itu, beliau juga tidak menolak kemungkinan akan menjadikan stadium itu sebagai lokasi bagi kejohanan besar seperti kriket dunia, Piala Dunia T20. Susulan kekalahan 0-6 Jerman dalam kempen Liga Negara-Negara UEFA. Kini tumpuan semuanya terarah kepada jurulatih Jerman, Joachim Löw. Malah peminat tempatan juga sudah mula menyuarakan kekecewaan mereka. Kekalahan skuad bimbingan Löw kepada Sepanyol pada kemarin dianggap sebagai satu isu besar dalam kalangan peminat bola sepak Jerman. Lebih mengecewakan apabila tewas dengan jaringan besar 0-6 yang juga keputusan terburuk sejak 1931. Akhbar tempatan Jerman juga mengkritik jurulatih berkenaan selain ada yang mendesak agar pasukan kebangsaan dirombak termasuk menukar jurulatih. Jerman telah menurunkan barisan pemain terkuat dimiliki termasuk beberapa bintang Bayern Munich dan Real Madrid ketika aksi menentang Sepanyol. Baik, laporan sukan itu tadi mengakhiri berita tengah hari edisi 19 November. Amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Dengan itu saya Redwin Bin Salam Hormat dan kita jumpa lagi.